Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar semua? Adakah anda tahu bahawa terdapat pelbagai program TVET yang ditawarkan oleh pelbagai kementerian di Malaysia? Program ini bukan sahaja melibatkan program yang teknikal, malahan program-program seperti jahitan, kulineri, kecantikan dan juga perkhidmatan. Tapi masih ramai tidak tahu bagaimana sesuatu program TVET itu dibangunkan. Jadi pada hari ini saya akan kongsikan bagaimana program TVET itu dibangunkan. Baiklah, bagi memastikan sesuatu program TVET itu menepati kehendak semasa, beberapa dokumen perlu dirujuk sama ada dokumen di peringkat nasional ataupun peringkat antarabangsa. Bagi peringkat antarabangsa, dokumen-dokumen yang boleh kita rujuk adalah seperti dokumen daripada World Bank, ASEAN Development Bank, ADB, UNESCO, UNESCO UniWorld, British Council, International Labour Organisation ILO dan banyak lagi dokumen lain yang berkaitan. Di Malaysia pula, kita haruslah merujuk kepada dokumen daripada pihak kerajaan seperti Unit Perancang Ekonomi, Economic Transformation Program, National Key Economic Area NKEA, Dokumen Rancangan Malaysia, Industrial Forward 4.0, Inisiatif Negara dan pelbagai lagi dokumen yang berkaitan. Kenapa kita harus merujuk kepada dokumen-dokumen berikut? Ya, ini untuk memastikan bahawa graduan yang dilahirkan nanti diterima oleh industri dan mendapat pekerjaan. Kita tak nak nanti graduan kita menganggur kerana program tidak relevan. Isu keboleh kerajaan ini sangat penting dalam pembangunan modal insan negara. Selepas itu, apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita perlu memastikan bahawa program TVET ini mendapat pengiktirafan daripada Malaysia Qualification Agency MQA sama ada melalui laluan akademik ataupun laluan TVET. Ada juga setengah program yang memohon untuk mendapatkan pengiktirafan profesional seperti MBOT dan juga BEM. Bagaimana pula dengan bidang yang akan ditawarkan? Bagi bidang-bidang yang akan ditawarkan ini, kita boleh merujuk kepada daftar NOS. Jadi, apa itu NOS? Sikatan NOS adalah daripada National Occupational Skill Standard NOS ataupun Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan. NOS adalah dokumen yang menggariskan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang pekerja mahir yang bekerja di Malaysia bagi sesuatu bidang dan tahap pekerjaan serta laluan untuk mencapai keterampilan tersebut. Jadi untuk pengetahuan semua, terdapat lebih daripada 2,000 standard pekerjaan yang telah didaftarkan dalam NOS. Selain itu, kita juga boleh merujuk kepada bidang teknikal dan teknologi daripada MBOT. Setakat ini, terdapat 24 bidang teknikal dan teknologi yang telah diperaku oleh MBOT. Bidang-bidang teknologi ini biasanya akan memfokuskan kepada 5 teknologi teras untuk membina keupayaan tempatan, iaitu kecerdasan buatan AI, Internet of Things IoT, blockchain dan teknologi ledger teragih DLT, bahan termaju dan disokong oleh pengkomputeran awan, cloud computing, dan analisis data raya BDA. Program-program TVET ini boleh ditawarkan sama ada di peringkat sijil, diploma dan juga sarjana muda. Kita nak lahirkan graduan yang berkemahiran tinggi kerana jumlahnya sangat rendah di Malaysia. Mengikut statistik daripada Tenaga Buruh 2020 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Negara, terdapat 28.2% tenaga kerja berkemahiran tinggi manakala 59.9% adalah tenaga kerja separuh mahir dan selebihnya adalah tenaga kerja berkemahiran rendah. Jadi sebagai penutup, saya sarankan untuk kita memilih program TVET yang dapat membantu kita mengubah hidup kita dan memberi faedah kepada pembelajaran sepanjang hayat. Jom sertai TVET.